Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sidang pendengar IKIM FM yang komited dengan segmen Ibrah pada petang yang diberkati ini, petang yang hujan rahmat Allah turun kepada kita, tetapi hujan lebat ya di Sarawak sana. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsikan di sini adalah sesuatu yang akan membuka fikiran kita dan meningkatkan keimanan kita kepada para anbiya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seri ketiga Yati ya. Kita tidak lagi habis dalam perbincangan mendekati dan mengenali salah seorang rasul ulul azmi yang bernama Nabi Nuh alaihi salam. Izinkan saya mulakan sesi pada babak yang ketiga ini Yati dengan ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Haqqah yang berbunyi ya, ayat 11 hingga 12 yang berbunyi, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, yang bermaksud sesungguhnya ketika air lautan itu melampaui ketinggiannya. Maafkan saya, ketika air banjir itu melampaui ketinggiannya, mengatasi gunung ganang, pada waktu itu kamilah yang telah mengangkut kamu di atas suatu bahtera, supaya peristiwa itu menjadi tazkirah, peringatan, ibrah, pelajaran untuk telinga-telinga yang mahu mengambil perhatian. Memang sesuai sangatlah dengan radio. Kita ni bukan TV ya, kan? Telinga untuk mendengar cerita ini kita buka betul-betul, kerana cerita ini adalah babak yang akan kita sambung, di mana babak di mana kedatangan banjir besar sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Saya percaya sidang pendengar, ayat yang saya baca daripada surah Al-Haqqah 11 hingga 12 tadi, kita mungkin kalau baca mungkin tak rasa apa-apa kot. Tetapi bagi para muslimin yang pernah menyaksikan tsunami besar yang berlaku di Banda Aceh, saya percaya ayat ini kalau dibacakan dan mereka faham, mereka boleh menangis, kerana mereka antara yang tergolong dari kalangan orang yang selamat. Mereka yang terselamat ketika tsunami setinggi 10 meter, ombak setinggi 10 meter itu mendatangi Banda Aceh di suatu ketika dahulu ya, lebih kurang 9 tahun yang lepas. Tetapi kita yang belum lagi pernah menyaksikan depan mata kita peristiwa tsunami, peristiwa banjir besar, kita hanya baru menyaksikan hujan lebat tak berhenti. Tetapi tsunami belum kita lihat dalam arti kata tsunami yang sebenar. Tetapi kita perlu ingat, tidak ada pertahanan yang selamat daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cerita mengenai Nabi Nuh alaihi salam, yang mana sidang pendengar yang saya hormati sekalian, Nabi Nuh ini telah kita bincang pada siri yang pertama, siri yang kedua. Kalau masih ingat, dalam siri yang kedua saya menggambarkan perjuangan dakwah Nabi Nuh sehingga dicela, dikata yang bukan-bukanlah, digosipkan dengan bukan-bukan, dicerca. Dan satu perkara antara yang telah dicerca kepada Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya adalah, kalau kita lihat surah Hud ayat 27, kita akan jumpa perkataan badiyar ra'yu, badiyar ra'yu, badiyar ra'yi. Artinya antara cercaan yang dikeluarkan daripada mulut si kufar, orang-orang musyrik ini, kaum Nabi Nuh ini Yati, adalah hampa ni semua ni pala singkat. Maknanya kalian semua ni bodoh, tidak berfikiran jauh. Mereka mengatakan pengikut Nabi Nuh dan Nabi Nuh AS ni bodoh, berfikiran singkat. Badiyar ra'yi artinya berfikiran singkat. Soalannya, siapa sebenarnya yang bodoh? Siapa yang sebenarnya berfikiran singkat? Kita pun kalau berpegang kuat dengan agama di akhir zaman ni pun, saya percaya kita sendiri tidak terlepas daripada orang kata kita berfikiran singkatnya dia ni. Kerana apa? Sentiasa menjaga solat duha contohnya, sentiasa melazimi masjid dan surau contohnya, menjaga aurat, menutup diri kita daripada mendedahkan aurat. Biasalah orang akan kata perkataan badiyar ra'yi.
kamu ni berfikiran singkat. Sesungguhnya ia sudah pernah kena kepada pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi sebenarnya yang berfikiran singkat, yang tidak nampak perjalanan hidup yang panjang, yang tak nampak perkara akan berlaku di masa depan, yang sebenarnya bodoh dalam bahasa kita ini adalah kaum Nabi Nuh yang dimusnahkan itu. Karena sebenarnya Nabi yang kita bincangkan inilah seorang Nabi yang berfikiran jauh ke depan. Bahkan seorang pakar yang pertama kali membina suatu kapal. Tak ada dalam sejarah sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah cucunya yang ke-10 namanya Nabi Nuh alaihissalam. Zaman ni, sebelum zaman ni dan ketika zaman Nabi Nuh, tidak ada sebarang kapal boleh menyeberangkan manusia untuk sungai maupun laut. Belum ada sebarang teknologi. Tetapi ini suatu signal kepada kita, seorang Nabi bukan hanya mempersembahkan agama, membawa manusia kepada akhirat, tetapi sidang pendengar, Nabi Nuh yang sama dengan bantuan dan didikan daripada Allah menunjukkan bagaimana baginda semata-mata untuk akur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baginda telah menjadi manusia pertama yang kompeten, yang mahir untuk membina kapal untuk berdepan dengan bencana besar. Artinya teknologi telah dibina oleh Nabi Nuh untuk menghadapi musibah. Semata-mata untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bukan untuk merosakkan anak-anak Adam ini. Sebagaimana teknologi pada hari ini. So, siapa sebenarnya yang berfikiran singkat? Siapa sebenarnya yang tak faham? Siapa sebenarnya yang tak pandai? Nabi Nuh menunjukkan kepada kita sebaliknya. Saya teringat dalam bicara kita pada minggu lepas, saya mengungkit apa yang disebut oleh almarhum Syekh Qutb rahimahullah ketika beliau menimbulkan persoalan menarik daripada surah Hud ayat yang ke-37. Di mana Yati, Al-Quran menggambarkan Nabi Nuh membina bahtera itu dalam sirah fi'il mudhari'. Yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Bila Al-Quran menggambarkan dengan sirah fi'il mudhari', ia menunjukkan perbuatan itu berterusan berlaku. Padahal cerita ni cerita sejarah. Dan dalam ayat-ayat tentang cerita Nabi Nuh, kebanyakannya cerita ditunjukkan dalam sirah fi'il madhi. Kullama marra, contohnya marra ni fi'il madhi, bukan yamurru. Tetapi kenapa dalam ayat 37 surah Hud Allah menyebut dalam sirah fi'il mudhari' wa yasna'ul fulk wa yasna'ul fulk wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi. Dalam terjemahan kita, Nabi Nuh berterusan, tidak berhenti-henti membina bahtera. Artinya fi'il mudhari'. Artinya Syekh Qutb menyebut di sini, bila Allah menggunakan fi'il mudhari' ketika dalam cerita-cerita lain, dalam pendekatan fi'il madhi ataupun dalam kaedah penceritaan yang menunjukkan benda itu telah berlaku, ini menunjukkan perbuatan ini mesti kita pembaca Quran memberi perhatian. Kerana fi'il mudhari' ini menunjukkan suatu proses sedang berlaku, seolah-olah gambarkan depan mata kita sekarang babak adegan seorang Nabi yang berterusan membina tidak henti-henti, mengambil masa yang panjang kerana ini bahtera gergasi. Kenapa saya tidak kata gergasi, sedangkan bahtera ini akan membawa haiwan, akan membawa makanan, minum-minuman yang akan menyebabkan orang yang duduk dalam bahtera itu boleh bertahan. Sebab banjir ini berapa lama kita tak tahu. Tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Tetapi ialah satu banjir besar yang wallahu alam berapa lama masa diambil untuk air banjir ini akan surut. Tetapi Nabi Nuh digambarkan Al-Quran dalam fi'il mudhari', bersungguhnya dia membina bahtera ini supaya tidak ada cacat cela, supaya tidak ada kebocoran bila musibah ini datang nanti. Nabi Nuh menggunakan segenap ilmu, apa yang hari ini orang panggil kejuruteraan perkapalan ke apa, untuk membina kapal ini supaya kelak nanti selamat bila datang musibah. Jadi sidang pendengar, saya mahu pada sesi pada kali ini kita bawa diri kita kepada ayat yang saya bacakan tadi. Ini satu lagi babak yang menarik untuk kita perhatikan. Dan sekali lagi, bahasa Arab di dalam Al-Quran dipilih oleh Allah untuk menggambarkan peristiwa ini. Karena bahasa Arab bahasa yang luar biasa. Ya, malanglah kita yang berbahasa Melayu ini melihat bahasa Arab sebagai bahasa asing. Padahal bahasa Arab itulah bahasa asal kita. Ya. Dalam ayat yang saya baca tadi,
Allah menggambarkan air telah melampaui batasan sepatutnya, maknanya naik lebih daripada para sepatutnya. Saya tengok dalam Sro Oasis dalam Salam Muslim kalau tak silap, satu dokumentari mengenai tsunami di Aceh 26 Disember baru-baru ni, dan ada muzium pun yang saya pergi di Bandar Aceh tahun lepas yang menggambarkan banjir itu setinggi 10 meter. Masya Allah, 10 meter, siapa boleh selamat daripada kedatangan banjir luar dugaan dalam tinggi lebih kurang 10 meter. Banjir hitam yang membawa pelbagai perkara termasuk alatan-alatan tajam, rumah 2 tingkat pun belum tentu selamat. Ya, bahkan air mereka yang berada di rumah tingkat yang kedua tu berada sudah paras leher. Tetapi sedang pendengar, ini adalah banjir lamma taghal ma, air banjir yang setinggi 4,000 meter, bukan 10 meter. Buktinya apa? Kalau kita kaji Bukit Judi, tempat pendaratan bahtera Nabi Nuh, artinya kalau benarlah kajian daripada pakar Turki dengan pakar Rusia yang menemui, bahkan ramai pun orang telah pergi ke Bukit Judi ni, wallahualam benar ke tidak, tetapi itulah yang terbaik setakat penemuan saintifik kali ini. Ke lokasi bahtera itu, Yati, 4,000 lebih meter berada di pergunungan Ararat. Di lokasi itu dikatakan Bukit Judi, tempat pendaratan yang dirakamkan Al-Quran mendaratnya bahtera Nuh. Lokasinya 4,000 meter, lebih kurang 15,000 kaki. Artinya air pernah setinggi itu. Bukan 10 meter ni, 4,000 meter. Siapa boleh selamat? Yang hanya selamat hanyalah mereka yang bersama dengan Nabi Nuh dan haiwan-haiwan yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Hujan kalau lebat tak berhenti ni, kita boleh prepare, Yati. Betul. Kan macam apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita, adik-beradik kita di Kuantan baru-baru ini, di Kemaman. Saya percaya kita sempat berpindah lah ke camp untuk kita sementara. Tetapi kalau hujan lebat bergabung dengan tsunami, ada pergerakan bawah laut menimbulkan tsunami tinggi. Inilah yang dikatakan tak sempat nak bersedia. Kerana tsunami memang datang tanpa persiapan. Biasanya tsunami datang secara kejutan, sebagaimana apa yang berlaku di Bandar Aceh. Maka inilah yang berlaku apabila ombak setinggi gunung, digambarkan Al-Quran setinggi gunung, memusnahkan semua manusia yang kufur kepada Allah dan haiwan, kecuali yang diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pada waktu ini Allah berkata, hamalnakum fil jariyah, kami telah selamatkan kamu dengan sebuah bahtera, jariyah, bahtera dengan peliharaan kami. Apa yang saya mahu sebutkan di sini dalam masa yang ada ini, satu sahaja sedang pendengar Yati. Al-Quran menggunakan 2 dhamir. Hamalnakum, nahnu, kami Allah subhanahu wa ta'ala, hamalna, kami memikul, mengangkut, menyelamatkan kamu, kamu, antum. Kalau kita lihat sekali lagi, ni kalau dalam bahasa Arab, dia kena merujuk orang tu ada depan mata. Maknanya seolah-olah Al-Quran ini sedang refer kepada kita. Kamu, wahai pembaca Quran, ketika membaca ayat ini, kamu itu pernah duduk kat bahtera itu dulu. Kamu tu pernah duduk di atas bahtera itu yang kami kekuasaan kami selamatkan kamu. Soalannya, kita wujud ke masa tu? Kita tak wujud. Kita terlalu jauh daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Terlalu jauh. Maka maksud ayat ini berdasarkan tafsiran para ulama yang dirumuskan oleh Syekh Qutb menyatakan, yang dimaksudkan di sini adalah nenek moyang kamu dulu. Maka fahamlah kita yang duduk di atas bahtera itu dia ada hubung kait dengan kita. Itulah moyang kita, ialah kita ni anak Adam. Tapi spesifiknya kita ni cucu cicit kepada yang terselamat. Yang terselamat atas bahtera tu. Sebab tak semua anak Adam selamat. Sebab ada anak Adam memilih untuk kufur. Seperti anak Nabi Nuh sendiri. Anak Nabi Nuh, dia memilih untuk kufur. Dia bukan diselamatkan oleh ayahnya. Ayahnya nak selamatkan dia. Anak dia sendiri buat statement, saya ni ayah tak payah nak selamatkan. Saya percaya ada gunung yang saya kalau lari, saya boleh selamat. Terus dengan kekufurannya. Maka ini menunjukkan cantik ya Al-Quran
berbicara menghubungkan kita dengan sejarah silam, di mana kamu itu sebenarnya datang daripada asal usul manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kufur pada hari ini ni, yang kufur di atas muka dunia pada hari ini ni, ya maafkan saya kalau saya sebutkan, yang menyatakan Nabi Isa itu Tuhan contohnya, ya, ketika kita menyambut kelahirannya, yang menyatakan Nabi Isa itu Tuhan, na'udzubillah, syirik kepada Allah. Kalian berasal daripada cucu cicit yang beriman kepada Allah di atas batara itu. Sebab yang tak beriman mati belaka. Yang tak beriman tak ada seorang pun diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun, termasuk anak Nabi Nuh. Kalaulah ada seorang dua yang terselamat daripada banjir itu, dan yang terselamat ini pula terbina keturunannya sampai hari ini, maka saya percaya orang kafir hari ini boleh kata, tu ada orang kafir selamat dulu. Tak semestinya orang mengikut Nabi Nuh, tapi hakikat faktanya tidak ada seorang kafir pun terselamat, termasuk anak kesayangan Nabi Nuh alaihi salam. Artinya kita semua ini datang daripada benih mereka yang terus hidup, dan hidupnya mereka terselamat daripada banjir itu kerana mereka memilih untuk beriman kepada Nabi Nuh AS. Maka kenapa kita sekarang ini, ya, majoriti manusia di atas dunia ini, kalau tengok ranking agama ni, masih memilih kekufuran, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya mahu nyatakan di sini, perkataan kum telah kita bincang. Sekarang hamalnakum, kami. Tuan-tuan, Nabi Nuh membina bahtera, tetapi belum tentu dengan banjir setinggi gunung yang memusnahkan seluruh manusia, bahtera ini boleh memberi jaminan untuk Nabi dan orang-orang beriman selamat sampailah ke saat air banjir itu surut. Kalau guna logik akal, bahtera besar yang dibina oleh Nabi Nuh ini bahtera yang pertama kali baru dibina. Benda first time buat mesti penuh risiko hati kan. Betul. Baru first time nak buat benda ni, baru teknologi kereta ke apa benda, first time baru nak buat, mesti ada kelemahan. Mentor lampu yang dibuat oleh Alexander Graham Bell mengambil masa 99 kali gagal katanya. First try gagal, first try tak gagal. Demikianlah bahtera pertama kali dibuat oleh Nabi Nuh, penuh dengan risiko. Untuk tidak selamat ketika banjir besar ni datang, ya selamatlah untuk seketika, tetapi untuk bertahan ketika ombak tinggi datang belum tentu. Sebab itu kalimah hamalnakum. Ya, sebab itu Nabi Nuh bila masuk ke kapal dia ni, dia berdoa, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Hanya dengan Allah, hanya dengan kuasa Allah kami akan selamat berlayar dan kami akan selamat berlabuh. Artinya hanya dengan campur tangan Allah. Bahtera itu hanyalah alat. Bahtera itu hanyalah wasilah untuk menunjukkan kepada kita Nabi Nuh tidak menang dengan hanya berdoa saja, tapi Nabi Nuh menang dengan ikhtiar, membina dengan penuh kesungguhan bahtera itu. Tetapi selebihnya dengan tawakal kepada Allah, Allah lah yang menyelamatkan bahtera itu. Ya, kita boleh bayangkan kalau gunung masih ada, bahtera ini boleh melanggar gunung-gunung, dah boleh hancur lebur. Dan nak mendarat, nak berlabuh pun, kita tahu bahtera Nuh ini telah Allah mendaratkan di Bukit Judi. Kita ni, kalau saya ingat lagi kapal Titanic tu. Kapal Titanic tu, dia nampak sebongkah ais setinggi gunung depan mata kelasi-kelasi kapal. Tak sempat lari, musnah terus kapal Titanic yang dikatakan unsinkable, yang tidak akan tenggelam. Tak sampai 3 jam terbelah dua. Ini kan pula depan mata gunung ganang. Air banjir sudah tinggi. Bahtera mana boleh selamat? Yang hanya boleh menyelamatkan bismillahi majriha wa mursaha, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya mudah. Ya, dalam memenangkan agama Allah, ikhtiar mesti ada, selebihnya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan urusan itu. Wallahu a'lam.
Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Penceritaan yang sangat baik sebenarnya Ustaz ya, untuk kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar untuk ibrah pada minggu ini. Dan untuk anda rakan pendengar, boleh serta sama-sama berinteraksi bersama yang bagus Ustaz Syahri di talian kita di 0362051500, 0362051500, Facebook ikim.fm, SMS juga boleh hantarkan soalan anda dan hantar ke 39111. Tidak ketinggalan, boleh follow di Twitter @radioikimfm. Dan Ustaz, sebenarnya kita juga ada soalan daripada rakan pendengar kita di Facebook saat ini, daripada Nur Amalina Ibrahim. Dan kalau seawal tadi Ustaz nyatakan juga bagaimana usaha Nabi Allah Nuh AS ini dengan tidak putus asanya, tambah lagi bersungguh-sungguh pula tu Ustaz ya. Dan dinyatakan juga kat sini, diambil daripada surah Al-Ankabut ayat 14, dia kata, dan sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama beribu tahun, kurang 50 tahun ya. Daripada ayat tersebut kata, apakah kita punya syarat untuk berputus asa dengan mauduk dan untuk merasa lemah dan kecewa dengan manusia di sekeliling kita sebenarnya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Masya Allah. Syarat untuk putus asa ke? Kalau saya faham daripada soalan tu, kalau kita belajar daripada Nabi Nuh AS, sebenarnya tidak ada istilah putus asa dalam kamus perjuangan ulul azmi para anbiya ini. Kerana Nabi Nuh AS hanya menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam surah Nuh yang dirakamkan sepenuhnya luahan aduan Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi itu tidak menunjukkan Nabi Nuh putus asa. Nabi Nuh hanya meluahkan bagaimana dia sudah tidak diterima. Dan Nabi Nuh telah mendapat respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wala tukhatibni fil ladina zalamu, wahai Nuh, berhentilah meratapi, berhentilah melakukan apa-apa lagi, sebab Nabi Nuh nak buat lagi. Nabi Nuh nak terus berjuang, Nabi Nuh nak terus berdakwah. Dia tahu kunci hidayah daripada Allah, tapi tanggungjawab dia terus menyampaikan. Tapi sekarang Allah kata stop, berhenti. Makna bukan isu Nabi Nuh berputus asa. Isunya sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Nuh, cukup setakat ni urusan kamu. Sekarang serah urusan mereka kepadaku, aku akan uruskan mereka, kerana masa telah diberikan kepada mereka sudah cukup lama, 900 tahun. Takkan tak boleh fikir lagi. Dah teruk sangat kekerasan hati mereka ini. Istagbaru waqtawshaw thiyabahum, tutup telinga 10 jari, tutup telinga, tak nak dengar radio. Radio IKIM contohnya. Contoh je lah kan. Tak nak dengar apa kita nak cakap ni. Masa ni bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah cukup syarat untuk kalian ditimpa dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan aku yang menguruskan mereka, wahai Nuh alaihissalam. Kerana mereka sudah mencapai satu KPI, mereka sudah tidak layak lagi untuk menghuni syurgaku dan tidak layak lagi untuk berdepan dengan dakwah kamu. Kerana sudah macam-macam pendekatan kamu buat, sudah macam-macam ikhtiar kamu buat. Kita ni kena tanya soalan. Sebelum nak putus asa, sudahkah kita melakukan segenap usaha, pelbagai kreativiti, pelbagai kesungguhan telah kita buat untuk berdakwah pada anak-anak muda tahun baru ni nanti ni. Ini tidak usaha setakat mana kita terus give up, putus asa. Semua serah pada Allah. Dan tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kena usaha sesungguh mungkin. Cumanya jangan tinggalkan doa. Ia terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan madu'u. Saya rasa madu'u tadi bukan maudhu' tu. Madu'u kita itu insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu dia, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dan daripada Muhammad Zaki di Facebook kata nak tanya, adakah pengikut Nabi Nuh yang selamat kekal dengan Islam atau ada yang kembali kufur selepas banjir besar tersebut Ustaz? Di dalam Al-Quran memang ada dinyatakan di dalam suatu ayat, saya akan sebutkan semula nanti, saya akan belit semula. Tetapi saya telah menemui banyak ayat yang menyatakan di mana antara zuriat Nabi Nuh yang terselamat ini, kalangan mereka ada yang akan kembali kufur. Dan sejarah akan berulang. Dan ini cerita Nabi Nuh. Kita belum bincang cerita cucu cicit yang ketujuh kepada Nabi Nuh, Nabi Hud, kaum Ad, kaum Thamud. Ini semua cucu cicit Nabi Nuh. Kesemua mereka kembali kufur. Tak payah pergi jauh, pergi zaman sekarang ini pun kita ni cucu cicit Nabi Nuh. Berapa ramai yang kembali kufur. Artinya hidayah dan kekufuran adalah pilihan di hati kita. Pilihlah yang boleh menyelamatkan kita. Jangan jadi anak Nabi Nuh yang telah memilih untuk terus kufur meskipun maut depan mata.
ombak setinggi gunung depan mata, tetapi tetap memilih untuk tidak beriman kepada ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah. Dan bila cakap tentang itu, Ustaz, ada juga yang mengatakan bahawa adakah itu tanda hati keras? Dan bila cakap tentang hati keras ni, macam mana kita nak mengelak ataupun nak menangani hati keras ini, Ustaz? Antara pesanan Nabi Nuh alaihissalam adalah banyakkan istighfar. Inilah pesanan Nabi Nuh yang dirakamkan dalam surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum. Banyakkan beristighfar. Kerana istighfar ini adalah perkataan-perkataan. Cuba kita bayangkan, Yati. Istighfar, astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun di atas segala salah silapku hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membanyakkan istighfar, apa perasaan di hati kita? Saya percaya orang yang sentiasa melazimi istighfar, dia akan mempunyai hati yang sentiasa tidak cepat nak belim orang. Kerana dia menyandarkan salah silap itu mungkin ada saham daripada diri dia. Sebab itu Nabi Nuh berkata, aku menyeru kalian untuk istighfar kepada Allah. Banyakkan istighfar, sebab orang yang banyak istighfar, dia tidak akan lihat orang di sekeliling dia, dia akan lihat diri dia. Dia akan merendah diri dan dia percaya apa pun musibah yang berlaku, aku pasti antara orang memberikan saham kepada itu. Maka ubahlah diriku, ubahlah hatiku menjadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berita gembira untuk kita akan menghadapi 2014 yang penuh dengan tekanan ekonomi, mungkin financial crisis dan sebagainya, ya. Saya kira pesanan Nabi Nuh ini dia tuju pada kita. Kalau boleh saya habiskan sikit ayat tu. Faqultu astaghfiru rabbakum yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang yang banyak istighfar adalah orang yang akan dimurahkan rezeki meskipun apa pun suasana ekonomi. Saya ulang balik, dan ini disokong oleh hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah, ya, hadis yang direkodkan oleh Abu Daud Ibnu Majah, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membanyak istighfar, yattaqillah, Allah akan menganugerahkan dia makhrajan min haitsu la yahtasib. Kita risau kan, di sana naik, di sini naik, sekarang ni kita risau dengan financial kita, poket kita, perut kita. Tetapi tuan-tuan, dengan istighfar, hati kita akan rasa, ya Allah, aku tak mampu nak mengubah suasana ekonomi ini mungkin. Aku tak mampu nak mengubah apa yang sedang berlaku ini, tetapi aku percaya aku mesti ubah diri aku. Aku mesti kembali kepada agama, dan agama ini mengajar aku dengan istighfar. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan murahkan rezeki. Satu cerita menarik, Yati, daripada sahabat Al-Imam Al-Syafi'i. Ashab Imam Syafi'i, dia ada merakamkan satu peristiwa berlaku kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tengah mengajar, lepas mengajar tu datang seorang kata, ya Imam, saya ada banyak utang, bantu saya macam mana untuk selesaikan banyak utang. Imam Syafi'i kata, hang balik istighfar banyak-banyak. Banyakkan istighfar. Datang orang kedua, pengikut Imam Syafi'i yang kedua, tanya soalan lain pula. Wahai Imam, saya ditakdirkan Tuhan ada isteri yang mandul, yang tidak boleh melahirkan anak. Bagaimana saya mahu mengatasi masalah ni? Kahwin lain ke macam mana? Nabi pula dah. Imam Syafi'i kata, jangan kahwin lain. Imam Syafi'i kata, banyak istighfar, jangan duk salahkan isteri kamu, jangan duk salahkan bini kamu. Imam Syafi'i kata sepatah aja, astaghfiru rabbakum. Datang seorang lagi yang terakhir kata, ya Imam Syafi'i, saya baru ikut lecture kamu ni, saya ni banyak dosa, apa yang perlu saya buat sekarang? Saya banyak dosa, bantu saya untuk keluar daripada zon dosa ini. Imam Syafi'i kata apa? Cuba teka, Yati. Beristighfar. Istighfar, balik istighfar. Datang orang keempat, aku tak jadi tanya kamu, sebab aku tahu kau mesti tanya, kau akan jawab benda sama. Dah tak ada benda lain kau nak jawab. Wahai Imam, sikit-sikit istighfar. Imam Syafi'i membacakan ayat tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Imam Syafi'i menyebut semula kata-kata Nabi Nuh yang dirakamkan dalam Al-Quran. Sebab rupa-rupanya Imam Syafi'i nak kata, banyak utang ke, isteri tidak mampu melahirkan zuriat ke, ini adalah dua isu yang sudah dirakamkan Al-Quran. Istighfarlah, Allah akan tambah rezeki kamu. Yang banyak utang Allah akan bantu. Wabanin, yang tak ada zuriat, Allah akan bantu berikan zuriat. InsyaAllah lah. Kita kena yakin dan percaya kepada apa yang
Allah Subhanahu Wa Taala janjikan daripada istighfar. Wallahu a'lam. InsyaAllah, semoga hati tu tak keras lagi Ustaz ya, dengan istighfar, banyakkan istighfar, kerana hati yang bersinar bercahaya tu tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Taala. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan kita di talian di Facebook. Bila Ustaz nyatakan tadi segalanya kembali pada Allah, rakan kita daripada Nur Aisyah juga kata ada perdebatan antara beliau dengan kawan ni, rakannya kata ada yang nyatakan bahawa baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Betul ke statement tu? Kata sebab selalu kita dengar yang baik datang dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari Allah, dari diri kita sendiri. Jadi macam mana sebenarnya Ustaz nak pencerahan tentang itu, statement tu Ustaz? Wallahu khalaqakum wa ma tasna'un wa ma ta'malun. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita, dan memang Allah telah mentakdirkan segala apa yang akan berlaku kepada kita. Tetapi ini perbahasan akidah Yati. Kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah, kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita berpegang teguh dengan suatu perkara bahawasanya ia benar, kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma tasna'un. Memang Allah yang menciptakan, tetapi Allah Maha Adil. Dia menciptakan manusia dengan hati untuk membuat pilihan, supaya masuk neraka ala bayyinah, masuk syurga dengan bayyinah, hidup mati ala bayyinah. Al-Quran menyatakan kalau nak keras hati pun biar ala bayyinah, kalau nak lembut hati pun ala bayyinah. Bayyinah artinya kamu ada hujah, kamu ada hujah. Dengan hujah kamu buatlah pilihan. Selebihnya ya, kamu bersedialah untuk menerima risiko daripada pilihan yang kamu buat di akhirat nanti. Ini yang kita pegang insya-Allah. Insya-Allah. Daripada Hanim Ahmad juga Ustaz kata bagaimana untuk mencontoh untuk contoh meresapkan usaha kesungguhan Nabi Nuh AS ni pada anak-anak yang masih sekolah ni Ustaz. Membawa Nabi Nuh AS kepada anak-anak kita. Saya teringat 2014 ni Hollywood akan mengeluarkan filem Nabi Nuh. Betul. Dia tak cukup dengan filem Nabi Nuh yang dihina lebih kurang 5-6 tahun lepas tu. Yang ni katanya lagi powerful, dan saya belik-belik sikit, ada biblical, ada message Bible di situ. Dan saya percaya anak-anak muda kan tengok cerita ni, Paramount Pictures yang menghasilkannya. Tapi saya dapat dengar, jangan biar musuh Islam menonjolkan cerita Nabi Nuh. Jangan biar mereka menunjukkan cerita Nabi Nuh dengan teknologi mereka. Sedangkan kita ada Al-Quran, khazanah yang begitu hebat. Tolonglah saya merayu diri saya dan kita semua, dekatkan kembali Al-Quran ini ke dalam hati anak-anak kita. Yang mana Al-Quran ini ada cerita Nabi Nuh, dan 1/3 Al-Quran ini ada cerita Nabi Nuh. Bagi saya isu besar di sini bukan sumber, tapi pendekatan menyampaikan sumber. Maka di sinilah ibu, ayah, ia kena memahami banyak perkara sebelum nak menyampaikan apa yang anda dengar daripada radio ini. Contoh, kena memahami psikologi anak waktu bila dia tenang untuk mendengar kita berceloteh. Apakah pendekatan yang terbaik untuk kita menggunakan masa yang singkat? Anak boleh bagi masa pada kita, tetapi apa yang kita boleh sampaikan very powerful impact kepada anak. Dan gunalah segenap kaedah yang kreatif untuk menyampaikan cerita Nabi Nuh AS. Ambil jalan tengah. Ya, ambil jalan tengah. Jangan sampai terlalu naratif penceritaannya, jangan terlalu stereotip. Contohnya, kau dengar ni apa Ustaz Syahid kata dalam radio ni, dengar balik, dah download dekat IKIM ni. Contohnya, dengar, mak nak kau dengar, jangan pergi mana-mana. Itu bagi saya terlalu keras. Pada waktu yang sama, jangan terlalu longgar sampai, sebab ada komik, ada buku-buku cerita tentang Nabi Nuh ni. Tapi bagi saya sangat mempertikaikan sumber. Sebenarnya banyak sumber itu dipertikaikan, bahkan datang daripada Israiliyat. So ambil jalan tengah, gunakan pendekatan kreatif, percaya Al-Quran ini sudah cukup, bahasa Arab sudah cukup. Ya, untuk menyampaikan kepada anak. Di samping jangan tinggalkan pendekatan psikologi untuk anak mendekati cerita Nabi Nuh alaihissalam. Itu dia. Dan mungkin di hujung ni Ustaz, sebab kita pun dah mengakhiri tahun 2013 ini, ada yang bertanyakan bagaimana sebenarnya kita nak membuat merancang azam kita ini bertepatan, agar dia bertepatan dengan Al-Quran Karim itu sendiri Ustaz. InsyaAllah saya raihkan soalan ini. 2014 tidak ada apa-apa kelebihan. Bagi saya tahun hijrah itu yang lebih mesti kita angkat. Betul. Kerana ia ada kaitan dengan Masih, dan dia ada kaitan dengan Christmas, dan dia pada akidah orang-orang Kristian adalah suatu yang kufur.
Ya, mereka memanggil dan mereka mengenali Yesus itu sebagaimana. Mana kita tidak mengenali pun akidah seperti itu di dalam agama kita. Bahkan Al-Quran merakamkan, ya, gempa bumi hampir terjadi, bumi hampir menggempakan dirinya dengan manusia yang berkata ittakhadallahu waladan. Ini sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Kahfi. Manusia yang berkata Allah ini ada anak, na'udzubillah. Saya rasa 2014 tidak ada apa-apa yang lebih kecuali semakin dekatnya zaman Dajjal, zaman akhir zaman, hari kiamat semakin hampir. Itu sahaja. Apa yang nak mahu kita gembira sangat? Maka kalau ditanya azam, maka azam mesti kita pasal adalah kita kena bina bahtera agama dalam diri kita sekuat mungkin sebelum datang Dajjal. Kerana Dajjal ini ingin saya katakan, ia sudah pernah disebut oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dajjal ini makhluk yang akan timbul di akhir zaman. Jangan lupa, ia bukan makhluk baru muncul. Ia sudah muncul pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau tak percaya pada apa kata saya, kita boleh belik Sahih Bukhari. Dalam satu hadis sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, inni la'andarkumuh, aku mahu peringatkan kalian wahai para sahabatku. Wa ma min nabiyyin illa andhara qaumah, tidak ada seorang nabi kecuali memberikan peringatan kepada umatnya. Laqad andharahu Nuh qaumah, laqad andharahu. Hu ni merujuk kepada Dajjal, sebab hadis ini disusun mengenai kedatangan Dajjal. Sesungguhnya telah memberikan peringatan tentang kedatangan Dajjal ini bukan sekadar Rasulullah SAW, tetapi Nabi Nuh alaihissalam. Dan kalau belik balik saya punya kuliah dalam siri pertama tu, yang menyebabkan perbuatan bid'ah akhirnya menjadi perbuatan syirik, semua ini adalah permainan syaitan dan juga permainan yang disebut oleh Nabi Nuh alaihissalam sebagai Dajjal, la'natullah alaih. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita berazam untuk membina pertahanan diri kita daripada fitnah Dajjal dengan apa yang Nabi SAW tinggalkan pada kita. InsyaAllah. Dan mungkin Ustaz sedikit sebagai kesimpulan kita untuk ibrah pada minggu ini. Silakan Ustaz. Dalam dunia ni ada dua kapal paling popular, Yati. Pertama kapal Nabi Nuh, yang kedua kapal Titanic. Tanyalah soalan, Nabi Nuh punya kapal mendarat di mana? Kapal Titanic mendarat di mana? Itu sudah cukup menunjukkan di mana letaknya agama dan di mana letaknya kekufuran. Di dasar laut kekufuran itu ditempatkan, dan setinggi gunung agama itu ditempatkan. Tanya lagi soalan, penghuni Bahtera Nuh selamat ke tidak? Penghuni Titanic selamat ke tidak? Dan tanya lagi suatu soalan, saya dan pendengar, Bahtera Nuh dibina untuk apa? Bahtera Titanic dibina untuk apa? Nuh membina bahtera untuk menyelamatkan hamba-hamba Tuhan. Titanic dibina untuk mencabar kuasa Tuhan. Akhirnya terjawablah, ya. Dan kita selalu baca Yasin sebenarnya. Baca Yasin, kita akan jumpa dalam surah Yasin ini satu ayat yang bersangkut paut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tidak lain tidak bukan adalah ayat 41. Bacalah surah Yasin, biar jatuh hati dengan Nabi Nuh selalu. Ini jumpa Nabi Nuh masa Asyura je, tak boleh. Nabi Nuh ni kena jumpa selalu, ya, ketika baca surah Yasin. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Artinya, ingatlah satu peristiwa antara tanda-tanda kebesaran Tuhan, Allah menyelamatkan zuriat mereka. Tengok, zurriyatahum, itulah kamu, daripada situ kamu datang, bahtera tu kamu datang, zurriyatahum fil fulkil mashhun, di mana Allah menyelamatkan bahtera ini. Tetapi ada bahtera nughriquhum, kami tenggelamkan, la sarih, tidak ada yang mendengar cerita mereka. Dan kapal-kapal itu sudah ada di zaman moden ini, ya, yang hanya akan menyelamatkan kita Allah, dan tidak ada sebab Allah selamatkan kita kecuali dengan keimanan. Wallahu a'lam. Subhanallah.